bersama teman dengan kaedah Al-Baghdadi. Belajar mengaji ada 29 huruf-huruf hijaiyah. Perlulah mengenalinya untuk pandai baca Al-Quran. Gembira bersama teman dengan kaedah Al-Baghdadi. Sangat istimewa, sangat menarik. Saya tak sangka alat yang dilihat begitu ringkas ini sebenarnya mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dan berkesan untuk belajar Al-Quran. Dulu-dulu kalau kita nak pergi mengaji kan, kadang-kadang mak kena paksa. Itulah dia. Menangis, mata sampai bengkak-bengkak. Lepas tu jumpa pula guru mengaji kan, dengan rotan dah siap memang tak macam tu kan. Kita belajar pun sebab takut. Macam ni dah bulan naik turun ikut ajuk je kan. Tapi dengan kaedah belajar secara Al-Baghdadi ni, dia akan menjadi begitu mudah dan menyeronokkan. Dan bukan saja membaca saja atau belajar lisan saja, tapi pergerakan kinetik juga ni yang merangsang pembelajaran tu dengan lebih berkesan. Tu yang comel-comel tu meriah-meriah set kita hari ni. Okey, Abby, sementara kita melihat kelipatan anak-anak ni, mari kita perkenalkan tetamu kita. Kita ada Ustaz Jalaluddin Hasanuddin, pengasas dan juga tenaga pengajar. Dan di sebelah hujung sana kita ada Puan Anissa Manaf, ibu kepada adik kita tu, Sofia Jamila Muhammad Saidi yang berusia 6 tahun. Dah khatam Quran. Belajar sejak usia 5 tahun. Sebelum Assalamualaikum Ustaz. 1 tahun saja. Alhamdulillah. Nak dijanjikan cerita kebetulan Ustaz jumpa Fitri di Kemboja ya. Punyalah jauh kat sini juga. Jodoh yang jumpa di sana. Itulah dia, Alhamdulillah. Okey, ini kita nampak macam sesuatu yang tidak ada makna yang tidak ada kaitan dengan belajar Quran. Macam mana terhasilnya penciptaan? Saya ada idea lah untuk tunjuk je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Eli. Ya, saya. Biasanya tengok dia tak kaca suci. Bersama dengan Eli. Terima kasih kepada Muhammad. Kerana sudi menjemput Al-Baghdadi sebenarnya ke Malaysia. Yang pertama. Sebenarnya mungkin kerana dia yang disebut kerana keistimewaan kayu yang sama. Sebenarnya teknik Al-Baghdadi adalah satu teknik sebuah hasil kata dia. Atas dasar kita melihat statistik sekarang ni, 50% anak-anak kita di sekolah tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik. Jadi dengan lancar dan baik. Jadi perlu dipikirkan suatu pendekatan. Bagaimana pendekatan baru yang mampu menarik minat. Yang kedua, memenuhi keperluan pendidikan dan perkembangan anak-anak. Kerana sekarang ni kita tak boleh guna macam dulu, macam Abby sebut tadi. Jadi baca, tak baca kena engkau kan. Seolah begitu. Jadi zaman itu sudah berubah. Jadi kayu juga, tapi bukan pukul orang, kita pukul kayu. Jadi isunya apabila kita memikirkan sesuatu, jadi sudah tentu kita perlu menyelidik seluruh sudut bagaimana perkembangan anak, bagaimana keperluan pendidikan dan sebagainya. Sebab tu kita menyusun buku di sini sebelum kita pergi pada alat ni. Kalau kita lihat buku di sini, kita susun dia dengan satu pendekatan yang kita panggil SAS. Kita panggil SAS, iaitu struktur, analisis dan juga sintesis. Bisa kena guna. Okey, jadi kalau Eli lihat di sini sama-sama kita tengok di sini. Penyusunan buku ini adalah menggunakan pendekatan SAS. SAS apa dia? S yang pertama adalah struktur. A adalah analisis. S di bawah adalah sintesis. Sebenarnya SAS, struktur, analisis, sintesis adalah pendekatan pembelajaran global. Kalau Eli nak jadi seorang jurutera kapal terbang untuk membaiki enjin kapal terbang, hebat ni. Okey, jadi apa yang kita perlu belajar? Kita akan diajar dalam bentuk mengenali enjin, kemudian menganalisis komponen yang ada, kemudian pasang balik. Jadi tak jadi, itu cerita kedua. Itu prosesnya. Jadi sama dengan pendidikan Al-Quran, kita cuba memberikan satu pendekatan yang sistematik. Struktur dia dulu, struktur, analisis, kemudian disintesis. Jadi sintesis di bawah adalah merupakan sebahagian daripada
jumlah bunyi-bunyi yang dianalisis. Maksudnya pelajar yang bijak, dia akan tahu bahawa oh kalau macam ni, macam-macam lagi boleh digabung. Itulah dia. Okey, mari kita ambil contoh. Contoh di sana. Jadi sekarang ni itu satu pendekatan. Yang kedua, kita menggunakan alat ketuk ini sebagai satu mekanisme. Jadi satu pembelajaran itu perlu ada satu strategi dan mekanisme supaya ia lebih berkesan. Jadi mekanisme ini sekarang ni satu huruf diperkenalkan, ada satu tanda bacaan, maka satu bunyi. Jadi satu huruf, satu bunyi, maka satu ketukan intonasi yang perlu diberikan. Jadi intonasi ya. Jadi sa sebagai contoh. Sa berapa Ebi? Satu. Jadi sa. Cuba kita buat sama-sama ya. Ebi dengan Ustaz dengan adik boleh ikut sama. 1, 2, 3. Sa. Okey, sama-sama lagi sekali ya. 1, 2, 3. Sa. Yes. Kalau ja berapa? Satu bunyi juga. 1, 2, 3. Ja. Kalau da pun ada? 1, 1, 2, 3. Da. Kalau digabungkan ada berapa bunyi? 3 bunyi. Berapa ketukan Ebi? 3. Cepat Ebi belajar. 1, 2, 3. Sa, ja, da. Yes. Proses pembelajaran akan jadi satu yang very seronok. Kelas tu satu kelas belajar serentak, semua seronok belajar. Guru pun mengajar tak ada isu macam guru. Orang kan boleh letak tepi dah, tak payah bawa pun dah. Itu dari satu sudut. Yang kedua, dia memberi kesan apabila kita membaca dengan alat ketuk ni, kita membaca menggunakan otak sebelah kiri, majoritinya. Bila kita menggerakkan anggota, melibatkan psikomotor, perkara yang menggerakkan motor, dia akan aktifkan otak kanan. Jadi serentak anak-anak akan belajar dan membaca dengan penuh tumpuan. Tapi 100% tumpuan akan diberi kepada proses pembelajaran. Dan lebih istimewa dia nampak macam bermain juga. Sesuai dengan anak-anak kita. Dan itulah hasilnya alhamdulillah. Adik Safia yang kita bawa bersama pada hari ini, yang berumur baru 5 tahun, dapat membaca dengan baik buku kita ni habis dalam tempoh 3 minggu. Dan alhamdulillah dalam tempoh setahun, sebulan, seminggu lebih kurang dapat khatam Al-Quran. Belum sekolah lagi ni. Belum sekolah lagi ya. Jadi ini kita akan jadikan insya-Allah Eddie sebagai ikon kepada adik-adik kita yang lain insya-Allah. Mungkin boleh kalau nak dengar adik baca. Sofia. Mari kita kena bagikan Sofia, Ustaz kita boleh urutkan mikrofon pada ibunya. Macam okey. Ke surah 8. Saitoro kaifama dailama haikala manisaro mainika lailika maulida jauharo jaulata taubuka mauila jauroka sautika. Wow, dengan begitu cepat. Ustaz, maknanya untuk peringkat awal hingga ke peringkat yang dibacakan oleh adik Sofia tadi, berapa lama masa diperlukan? Adik Safia perlu hanya dalam tempoh 3 minggu sahaja. 3 minggu sahaja. Habis buku Al-Baghdadi asas dan dah boleh baca Quran. Jadi alhamdulillah itu kehebatan dia lah. Tapi tak mustahil adik anak yang lain pun tak ada kurang lebihnya daripada adik Safia. Boleh belajar asalkan ada pendekatan yang diisi. Adik Safia nak baca contoh lain. Baca contoh lain. Bagi tahu muka surat berapa, pakcik buka sini supaya penonton boleh tengok muka surat berapa yang dibaca ya. Ambil yang paling advance sini. Betul ayat. Okey. Muka surat 9 ya. Okey, muka surat 9. Wa ma malakat maukana waliyubliya min duni mata abadan kaburat kalimatan wa ma romaita la in ataitana an akuna Musa wa Haruna. Maksudnya cuba lagi bila dia baca wa ma malakat, dia akan memberikan sampai pada huruf yang terakhir, diberikan hak yang tepat. Kadang kita anak-anak yang belajar bahasa Al-Baghdadi dah diajar, dia diberikan hak bahawa satu huruf. Cok Ustaz, untuk tak sempat dengar. Ya, jadi satu huruf sebagai contoh dia berikan satu hak ketukan. Itu hak dia. Jadi kalau wama malakan ada berapa huruf tu? Ebi tengah kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bila 7 ada 7 ketukan. Wama malakat kita yang terakhir. Jadi anak-anak akan membaca
baca dengan satu intonasi, dengan satu disiplin. Cuba dibuat sama-sama ya. 1, 2, 3. Wa ma malakat. Jadi kurang satu. Kurang satu. Jadi bila kita ajar begitu, anak-anak bila dia membaca, dia akan perasan bila dia kurang tadi ya. Dia akan perasan. Okey, sebagai contoh dia baca wa ma ramaita. Wa ma ramaita. Okey. Jadi kalau dia ada kurang dia akan perasan lebih. Sebab dia dah ajar satu huruf tu perlu diberikan satu hak ketukan. Jadi dia akan jaga bacaan dia terjaga dan dah diajar dengan satu intonasi bacaan. Jadi bila dia sangkut wa ma, dia rasa macam tak lepas. Jadi dia akan patah balik. Kerana dah diajar begitu. Dia tak akan baca wa ma malakat, itu kita tak nak. Jadi apabila dia ajar dengan intonasi, maka dia terbentuk satu bacaan disiplin yang sangat tinggi. Okey, macam adik Sofia ni, dia fresh. Maknanya dia start daripada tak ada apa-apa. Jadi orang-orang yang mungkin yang dah dewasa tu macam mana Ustaz? Yang dewasa yang baru nak start tu kira fresh juga lah. Kalau yang dulu dia belajar cara lain apa semua. Dia belajar mukadam dan segala kan ya. Dia kita banyak dalam murid kita sekarang ni yang dah pun membaca buku-buku kaedah lain, buku 3 dan sebagainya, tapi mereka agak lambat tu. Jadi buku 1 belum tak lepas lagi kerana pembelajaran kena tak meronokkan. Kena pula guru garang sikit lebih kurang kan. Jadi apa yang berlaku apabila kita bawa mereka, kita pindahkan kepada Al-Baghdadi, dia datang satu semangat baru. Dan penyusunan buku kita pun, kalau Amy tengok dan Ellie tengok, kita tak menggunakan susunan huruf hijaiyah macam biasa. Dengan satu struktur, analisis, sintesis. Sesiapa saja yang baru belajar, mereka akan merasa bahawa itu sebagai suatu dipanggil apa, pemantapan. Jadi tak nampak satu macam dia belajar daripada awal alif bata semula. Seolah macam satu pemantapan. Macam Ustaz ada dengan Amy lah. Sama kan? Macam satu pemantapan baru yang kita nak belajar. Sedangkan kita dah habis mukadam lama dah. Tapi sebagai satu benda yang baru, tidak ada rasa pun kita macam mula daripada awal balik, alif bata, tidak ada rasa. Alhamdulillah kita dah dijemput oleh banyak IPTA, IPTS yang ingin menjadikan Al-Baghdadi sebahagian modul untuk pelajar-pelajar universiti. Pelajar universiti pun ramai juga yang masih ketinggalan dari sudut penguasaan bacaan Al-Quran dan sebagainya. Ustaz, tadi mungkin penonton dapat tahu yang asas lah dari segi huruf yang diberikan hak satu bunyi. Dari segi bacaan tanwin, kalau ada mad, tajwid dia macam mana? Betul. Penonton nak tahu juga tu. Saya pun curious juga. Okey, kalau kita tengok pada kotak yang kedua, pada bahagian analisis, baris nombor 3 di tengah-tengah tu baca amat tu dia. Bila baca amat bunyinya adalah sa, dia panjang kan? Ada berapa huruf? Kalau sa, dua huruf. Kombinasi antara huruf sin dan alif. Jadi bila 2 huruf AB, berapa ketukan? 2. Simple anak-anak akan faham dah. Jadi sa 2 saja. Cuba kita buat sama-sama. 1, 2, 3. Sa. Itulah baca amat yang tepat. Alhamdulillah, tak ada masalah. Jadi jimat guna tangan lepas ni. Sama ni kita guna tangan. Boleh guna, tak ada masalah. Masih boleh guna. Jangan fungsi tangan tu masih kekal. Tetapi lebih mudah. Untuk tanwin pun sama. Eli tanya tanwin tadi. Tanwin bacaannya bunyinya san. Bila san sebenarnya kombinasi berapa huruf? 2. Sin dan nun mati di belakang. Sebenarnya rasionya Al-Quran ni bila satu tanda baris menunjukkan satu bunyi, satu bacaan. Bila ada 2 tanda baris melambangkan ada 2 bunyi, ada 2 huruf. Ada 2 ketukan. Okay, jadi san macam mana? Kita buat sama-sama. Cuba 1, 2, 3. San. Yes. Pula kan? So ada. Okey. Alah ustazah kepada kita. Masih kita. Jadi ustazah Sofia ni kira anak-anaknya yang kelima. Jadi kita tengok dia begitu cakap ni, adakah dia